Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa, tuan-tuan. Hari ini kita lihat tindakan terdesak kawan-kawan kita daripada PAS yang hari ini telah menghadap Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam usaha untuk memastikan bahawa usaha mereka menggulingkan kerajaan dapat sokongan daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Maka kita lihat hari ini bukan hanya Haji Adi Sanusi Samsuri yang merupakan Menteri Besar Terengganu telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, malah mereka menandatangani proklamasi Melayu, tuan-tuan. Kita nampak gayanya sahabat-sahabat kita bagaikan meludah ke langit. Hari ini terpaksa menjilat air ludah dia sendiri. Kita lihat saudara, apa yang berlaku kebelakangan ini menyebabkan hari ini ke bawah duli Tuanku Sultan Johor telah mengeluarkan kenyataan baginda bertitah supaya jangan ganggu gugat kerajaan. Menurut baginda, sekiranya sekali lagi berulang insiden bertukar kerajaan bukan melalui proses pilihan raya ni saudara, bangsa tidak lain tidak bukan ialah kerajaan. Ini telah pun saya ulas sebelum ni dan sangat bertepatan dengan apa yang diperkatakan oleh baginda tuanku, apa yang dititah oleh baginda tuanku. Kerana kalau sekali lagi kerajaan menjadi tidak stabil, pelabur-pelabur akan lari. Bila pelabur-pelabur lari, mereka yang melabur di Bursa Saham Kuala Lumpur lari, mereka yang nak buka kilang di sini lari, mereka yang nak memulakan perniagaan mereka di bumi Malaysia tercinta kita ini lari, maka kita akan lihat Bursa Saham Kuala Lumpur akan merudum, kita punya kadar pertukaran asing akan menjadi semakin parah, nilai ringgit akan merosot kembali. Kita akan lihat peluang pekerjaan yang baru saja nak dicipta oleh kerajaan Madani ini saudara, akhirnya akan kembali punah. Segala foreign direct investment yang sudah pun kita tanda tangan perjanjian, baik dengan pihak negeri China, baik dengan pihak UAE dan banyak pihak lain, semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Proses untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan terencat, tuan-tuan. Proses untuk memastikan pendapatan negara bertambah dan akhirnya kita dapat pulangkan nikmat yang lebih dalam bentuk subsidi, dalam bentuk bantuan tunai, dalam bentuk bantuan dari segi prasarana yang lebih baik kepada rakyat, ianya juga akan musnah. Itu sebab baginda tuanku menitahkan supaya jangan ganggu gugat kerajaan hari ini. Namun saudara, kita pun faham bahawa golongan-golongan yang terdesak, yang takut diri mereka akan menjadi kluster mahkamah, seperti Tun Dr. Mahathir, orang seperti Tun Daim, orang seperti Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, begitu juga dengan Azmin Ali, kawan-kawan daripada PAS dan ramai lagi, termasuklah golongan di dalam Parti UMNO sendiri pun ada lagi. Parti UMNO sendiri pun ada. Kita tengok kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh Ismail Sabri. Kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang ini jelas menunjukkan bahawa ramai yang mahukan kerajaan ini tumbang supaya mereka dapat selamat daripada menjadi kluster mahkamah. Mereka ini saudara sudah pasti takkan faham bahasa dengan apa yang dititahkan oleh kebawah duli tuanku. Mereka ini akan buat apa saja
akan buat apa saja dengan harapan mereka akan terselamat daripada menjadi kluster mahkamah. Itu sebabnya saudara, kita rakyat Malaysia, kita kena bijaksana. Terutamanya kawan-kawan yang hari ini menjadi ahli parlimen, kan? Sebelum kamu bertindak, bersetuju dengan tawaran-tawaran yang diberikan, terutamanya mereka yang ditawarkan untuk melompat parti ke Parti Bersatu ataupun PAS, walaupun terpaksa berhadapan dengan pilihan raya, mereka diberi jaminan bahawa semuanya akan ditanggung. Perbelanjaan untuk mengadakan pilihan raya bukan setakat ditanggung, malah ada duit poket tambahan untuk mereka survive sekiranya mereka gagal untuk menang sekali lagi sebagai ahli parlimen. Sebelum kamu bertindak sedemikian, fikirlah masak-masak apa yang bakal rakyat akhirnya tanggung akibat daripada perbuatan kamu kelak. Itu sebabnya hari ini saudara, kita nak kupas banyak isu. InsyaAllah satu persatu kita akan kupas. Kalau anda ada sebarang persoalan, boleh bangkitkan di ruangan komen Facebook page saya. InsyaAllah kita akan cuba menjawab. Silakan Saudara Mat. Okey tu. Ya. Kalau kita lihat sekarang ni, dulu PAS mengatakan kalau Dr. Mahathir menang, akan jadi malapetaka. Tapi kita lihat hari ni, Wang Guru Haji Hadi pergi berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu sebab saya cakap, mereka ini bukanlah orang yang kita boleh pegang kata-katanya. Bila mereka berada di dalam, mereka boleh kata melantik Tun Dr. Mahathir, mengundi Tun Dr. Mahathir boleh mengundang malapetaka. Kita faham, sebab dulu mereka berlainan camp, berlainan pasukan. Namun hari ini mereka tahu bahawa kalau mereka mahu menumbangkan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka perlu bersatu. Jadi kita jangan sesekali underestimate. Orang yang terdesak ni dia sanggup korbankan macam-macam. Itu sebab kita tak terkejut bila mana mereka sanggup nak mengorbankan jawatan Perdana Menteri bagi kepada kumpulan minoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau kita lihat, walaupun Perikatan Nasional ada 74 kerusi, mereka sanggup nak offer kepada orang yang ada 23 kerusi untuk menjadi Perdana Menteri dengan harapan mereka akan terselamat daripada menjadi kluster mahkamah. Dan kalau nasib baik, mereka berpeluang untuk duduk di dalam kerajaan. Bila kerajaan dibentuk, kalaupun tak dapat menjadi Perdana Menteri, setidak-tidaknya boleh dapat menjadi duta khas ke Timur Tengah, makan gaji buta seperti mana sebelum ni. Jadi sudah pastilah daya tarikan itu cukup menarik, menggiurkan. Okey tu. Ya. Kalau kita lihat apa yang PAS buat sekarang, adakah menunjukkan PAS dengan Perikatan Nasional ni dah tak sebut dengan Parti Bersatu ni? Saya difahamkan sekarang ini memang ada sedikit pergeseran di antara PAS punya pendirian dengan Bersatu punya pendirian. Kita lihat di dalam Bersatu pun ada satu kumpulan yang masih nak kekalkan Muhyiddin Yassin. Ada satu kumpulan lagi sudah mula nak mengangkat Hamzah Zainuddin. Di dalam PAS juga ada juga yang pro Hamzah Zainuddin, ada yang pro Muhyiddin Yassin. Tetapi hari ini keadaan sudah menjadi semakin parah, seolah-olah macam dah tiba masanya mereka beralih daripada sebuah parti yang berpecah belah ni, mereka nak bersama dengan sebuah parti
yang gagal mendapat undi rakyat yang membolehkan mereka tidak hilang deposit. Itulah betapa keterdesakan PAS itu hari ini. Dan mereka cuba nak ride on isu bangsa, isu Melayu dan isu agama. Kalau sebelum ni kita lihat PAS, bila mana dulu mereka menyerang UMNO, ayat yang biasa mereka gunakan, mereka mengatakan bahawa UMNO ni parti as-sabiah. Parti yang sentiasa kata orang tu melaungkan soal bangsa. Sedangkan kita di Malaysia ni, kalau kita laungkan soal bangsa kita Melayu ialah beragama Islam, betul tak? Tetapi hari ini mereka pula mengambil alih, kononnya nak mengambil alih peranan UMNO, nak menggantikan UMNO, memainkan slogan bangsa tu. Cuma saya yakinlah kalau itulah pendekatan yang mereka ambil, saya ingat dalam GPS ini sekurang-kurangnya ada 8 ahli parlimen sudah pasti akan pangkah tidak bersetuju dengan sebarang kerjasama, sebarang usaha untuk GPS memberikan sokongan kepada kerajaan yang dalamnya ada PAS, yang dalamnya ada GTA. Ini hampir pasti. Namun kita tidak boleh nafikan, kalau kita bagi mereka ni lebih masa, kita lambat bertindak, maka akhirnya tidak mustahil musuh-musuh kita akan bersatu. Itu sebab kalau perlu kita ambil perhatian, sekiranya ada pihak-pihak tertentu melengah-lengahkan proses pendakwaan, melengah-lengahkan proses siasatan, cuba cari punca. Apa punca? Ianya lengah, ianya lambat, dan seolah-olah macam tak bergerak. Kalau dulu bila nak kenakan Datuk Seri Najib, nak kenakan Datuk Seri Zahid, mereka boleh dakwa dulu, siasat kemudian. Sekarang saya rasa siasatan ke atas mereka ni sudah lama siap. Kerana rata-rata mereka ni, contohnya macam kes yang melibatkan Tan Sri Mahyudin Yassin, Bistarinet. Ini SPRM dah siasat lama dah. Dah boleh dakwa dah. Lepas ni nanti kita akan keluarkan tentang Bistarinet. Ini saya bagi hit-hit. Kalau sesiapa yang baca buku Dr. Mazli, Dr. Mazli Malik, dia ada menulis dan di dalam itu dia menceritakan bagaimana dia akhirnya terpaksa menyerahkan kembali jawatan Menteri Pelajaran kerana dia menamatkan kontrak 4.7 bilion ringgit, tuan-tuan, yang dinikmati oleh kroni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Akibat daripada dia menamatkan kontrak Bistarinet itu, maka dia telah diminta untuk memulakan balik jawatan Menteri Pelajaran pada ketika itu. Menteri Pendidikan dengan Menteri Pelajaran. Ini nanti kita akan buka satu persatu. Okey. Okey, Dok. Kalau kita lihat, setengah pihak menggambarkan bahawa apabila kita menentang mereka dan mengganggu juga kerajaan, kita menutup proses demokrasi itu sendiri. Macam mana? Apabila maksudnya kita marah diorang, cuba ganggu-gugat kestabilan kerajaan, ibarat kita ni mengganggu proses demokrasi itu sendiri. Proses demokrasi berlaku 5 tahun sekali ketika berlakunya pilihan raya umum. So, if you want to topple the government, do it through election. Do it through election. Okay, itu pertama. Tetapi sekarang kita nak berhadapan dengan pilihan raya negeri. Maka gunakanlah platform di 6 buah negeri itu menunjukkan bahawa UMNO, PH telah gagal untuk mendapat sokongan rakyat. Gunakanlah platform tu. Jadi bukan maknanya peluang demokrasi itu tidak ada. Ada. Cuma hari ini kita cuba fikir secara logik. Apa tujuan dulu
kerajaan di mana Perikatan Nasional adalah merupakan tunggak kepada kerajaan sebelum ni. Kenapa mereka meluluskan Akta Anti Lompat Parti? Tujuan dia ialah supaya ahli-ahli parlimen ini tidak menjadi katak, tidak mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat. Tetapi hari ini apa yang mereka cuba buat ialah untuk menggalakkan 15 hingga 17 orang ahli parlimen untuk mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh rakyat Malaysia kepada mereka sebagai ahli parlimen dengan menukar parti dan kemudiannya dengan jolokan kewangan mereka bersedia untuk bertanding semula sebagai ahli parlimen. Ini pun satu kelemahan bila mana kita buat pindaan Akta Anti Lompat Parti ni, kita telah pindah. Kalau sebelum ini seseorang ahli parlimen yang keluar parti, dia kena tunggu 5 tahun baru boleh bertanding pilihan raya. Tetapi perkara 48 ini telah pun dipindah, dan ini menyebabkan sesiapa saja yang keluar parti dia boleh bertanding. Jadi saya ambil contoh lah, kalau dia di offer contoh, walaupun saya bila cakap contoh ni tuan-tuan boleh fikirlah kita pun ada inside information. Contohnya lah, kalau mereka ditawarkan 25 juta ringgit untuk beralih parti, habis kuat dia belanja untuk kawasan parlimen dia dalam pilihan raya kecil, paling kuat pun 10 juta. 10 juta tu pun dah cukup besar lah, betul tak? Mereka ada boleh simpan lagi 15 juta. Kalau kalah pun tak rugi mana. Tetapi dengan berlakunya pilihan raya di 15 kawasan parlimen, berapa banyak yang terpaksa dibelanjakan oleh SPR? Berapa banyak yang rakyat terpaksa turun kembali untuk mengadakan pilihan raya kecil. Dan kena ingat juga, kalau misalnya jumlah yang keluar mengundi itu kurang daripada 51%, kurang daripada separuh, kebarangkalian untuk kawasan-kawasan parlimen itu terpaksa mengadakan sekali lagi pilihan raya ada. Jadi berapa banyak SPR nak belanja? Ini duit rakyat. Dan ketidakstabilan ini akhirnya akan bertukar menjadi sabotaj ekonomi. Ekonomi negara akan menjadi terumbang-ambing. Kita di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar baru nak memulihkan. Bukan senang ni. Saya nak beritahu, untuk memulihkan ekonomi yang telah dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir, yang telah dirosakkan oleh Muhyiddin Yassin, cuba dipulihkan sikit oleh Datuk Seri Ismail Sabri, it's not easy. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Bila Datuk Seri Ismail Sabri buka pintu ekonomi balik, kurang-kurangnya orang dah mula start bernyawa. Tetapi kena ingat, pembunuhan yang dilakukan oleh Muhyiddin terhadap ekonomi rakyat ini, sehingga hari ini rakyat masih lagi mahu supaya KWSP boleh dikeluarkan. Saya pun fikir saya rasa kerajaan perlu mempertimbangkan. Kerajaan perlu mempertimbangkan supaya 2 option diberikan. Pertama, kalau yang pencarum ni tak faham bahasa sangat, still nak keluarkan juga, lebih baiklah benarkan mereka ni keluarkan. Tetapi kerajaan bagi juga option supaya pencarum ini boleh pilih sama ada nak keluarkan duit dia dan nak cagarkan KWSP dia untuk mendapat pinjaman. Bagi dua-dua option ni. Jadi yang cerdik sikit, yang boleh faham, ini pun proses penerangan kena mantap.
Yang tahu kalau dia tak keluarkan duit dia, dia benarkan cagaran. Jadi sebenarnya bukan konsep cagar, tapi actually cagar lah. Cuma dalam agreement tu tidak ada perkataan mencagar tu. Tetapi lebih kurang begitu. Sebab tak boleh keluar duit tu. Duit tu tak boleh keluar. Jadi bagilah. Memang pahitlah. Maknanya KWSP terpaksa menanggung kerugian bila pencarum keluar secara mengejut. Cuma jumlah orang yang boleh keluar ni pun dah tak ramai. Duit dia orang ni, kalau tahun lepas pun dah lebih 81% duit dalam akaun ni kurang daripada RM1,000. Saya yakin kalau dia benarkan keluar pun dia tak macam dulu sampai 40 bilion yang perlu KWSP cairkan aset. It's not going to be much. So bagi pilihan, sama ada dia orang nak cagar, dia orang dapat keuntungan tambahan kerana jumlah interest yang dia perlu bayar kepada pinjaman lebih rendah berbanding dengan dividen yang diperolehi daripada KWSP. Kalaupun interestnya sama, compounding effect daripada dividen yang diperolehi daripada pokok yang disimpan campur setiap tahun, dia ada compounding effect. Jumlah yang diterima dalam bentuk dividen tu akan jauh lebih tinggi berbanding dengan jumlah interest. Jadi kalau orang yang bijaksana sikit, dia nak pilih pinjaman, dia pilih pinjaman. Yang mana fikir nak dapat, kita pun tak boleh salahkan pencarum ni. Sebab bank-bank ni, minta maaf cakap lah, ada setengah-setengah ni seumpama tidak membantu. Tak sepatutnya ada syarat kena clear secret, clear sitos. Sebab ada benda yang dicagarkan. Dan benda ni duit, bukan tak duit. Kalau katalah 10 tahun tak boleh sentuh benda tu, maka lepas 10 tahun still, baik BSN ke, baik MBSP ke, dia tetap boleh dapat duit yang bak kata orang tu akan dibekukan, tidak boleh dikeluarkan. Jadi apa pasal bank nak kena pastikan orang ni clear secret, clear sitos? Orang yang perlukan KWSP ni ialah orang yang bermasalah. Dan punca masalah dia sebab dulu ada kerajaan gagal yang nak menyelamatkan tengkuk dia, nak menyelamatkan, nak memegang kuasa. Dia sanggup lockdown satu negara dalam tempoh yang terlalu lama. Sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Nasib baik selepas Ismail Sabri tidak lagi berlaku benda ni. Ada positif juga benda yang Datuk Seri Ismail Sabri buat. Kita tak boleh nafikan benda positif yang dia buat. Jadi kita kena pastikan, bagi option kepada rakyat. Sebab hari ini kita tengok masih lagi ada yang merintih dari segi pinjaman ni terlalu sukar. Sedangkan pinjaman ini bercagar, tak sepatutnya dipersulitkan, sepatutnya dipermudahkan. Ini nak kena letak syarat mesti masih lagi mencarum dengan KWSP. Kalau orang dah hilang kerja, macam mana nak mencarum dengan KWSP? Fikirlah. Ini pun boleh dikira sebagai sabotaj juga. Mungkin kerajaan boleh fikirkan. Kalau agak MBSB dan juga BSN yang dah diberikan mandat oleh kerajaan tidak boleh membantu untuk memudahkan rakyat untuk dibantu oleh kerajaan melalui proses pinjaman yang mencagarkan duit KWSP ni, maka mungkin boleh lihat balik sama ada chairman ke CEO ke, adakah mereka ini bersama kita ataupun tidak, atau sengaja nak sabotaj. Benda ni perlu diperhatikan dan diperhalusi. Kalau ada duri dalam daging, kita kena keluarkan duri dalam daging ni.
Kita tak boleh biarkan benda-benda macam ni berterusan. Bila mereka dah dipilih oleh kerajaan, sewajarnya mereka membantu untuk menjaga nama baik kerajaan. Bukan mereka pula menyebabkan orang membenci kerajaan, yang mengadakan syarat yang melampau-lampau, MBSB dan BSN. Tetapi yang mendapat bala, yang dimaki hamun oleh rakyat, akhirnya kerajaan. Jadi pastikan kena mempermudahkan. Okey? Okey tu. Ya. Kalau kita lihat hari ini satu lagi isu besar lah yang digunakan oleh Perikatan Nasional Ya. tentang kadar OPR yang naik. Jadi boleh ke kalau kita tengok tekanan ekonomi meningkat? Ini satu lagi perkara yang saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim kena perhati betul-betul. Bukan setakat Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir, bukan setakat Peguam Negara lantikan Muhyiddin. Benda ni perlu diperhati. Governor Bank Negara ni pun kita kena perhati betul-betul. Governor Bank Negara ni orang yang melindungi ZT. Daripada tahun 2015 lagi, bila mana pihak berkuasa Singapura memberi signal tentang duit yang masuk dalam akaun keluarga ZT, Governor ni dia tahu benda ni. Dan inilah Governor yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Kita tak boleh biarkan mereka ini buat polisi sesuka hati yang membebankan rakyat. Sebab memang betul lah seperti mana yang YB Rafizi cakap, OPR ini yang menentukannya bank negara. Tetapi sekiranya orang yang diamanahkan menjaga bank negara ini, polisi-polisinya akhirnya menyebabkan rakyat membenci kerajaan, sewajarnya ianya juga perlu diberikan perhatian yang serius oleh pihak kerajaan, khususnya oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya anggap dalam keadaan rakyat hari ini tenang, kita kena faham bahawa kuasa membeli rakyat hari ini berada di tahap yang sangat parah. Berada di tahap yang sangat parah. Kalau kita lihat dividen yang diberikan oleh tabung haji pun 3.1 is very low. Kita boleh faham ini berpunca daripada tahun lepas, bukan tahun ni, bukan tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ni, ianya daripada tahun yang sebelumnya. Namun keadaan semasa hari ini akibat daripada tonggang langgangnya negara, bila kita tidak ada orang yang betul seperti Mahathir dan juga Muhyiddin mentadbir ekonomi negara ni. Kerosakan yang berlaku ni memberi kesan yang parah kepada rakyat. Dan kita lihat nak memulihkan tu, ianya memakan masa yang pasti akan menjadi sangat lama. Sementara tu, kerajaan kena cari solusi-solusi yang boleh mengurangkan impak kepada rakyat. Dan OPR ini kalau naik, kita akan lihat jumlah yang perlu dibayar dalam bentuk pinjaman perumahan, jumlah yang perlu dibayar dalam bentuk pinjaman peribadi. Orang yang pinjam peribadi dengan bank rakyat contohnya, ada yang pinjam nak kahwin, ada yang pinjam nak buat itu, nak buat ini, mulakan perniagaan dan sebagainya. Kalau beban mereka nak bayar balik hutang ini bertambah, akhirnya yang akan kena maki kerajaan juga. Ini kerajaan kena teliti. Jadi kena pantau juga Governor Bank Negara ni, supaya mereka ni tak membuat keputusan sesuka hati, tanpa mengambil pertimbangan terhadap kesannya terhadap rakyat, yang akhirnya yang akan menerima implikasi dia ialah kerajaan itu sendiri. Kena hati-hati, kena perhatikan betul-betul. Okey. Okey tak kan? Ya. Akibat kesan daripada OPR ni kan, ada setengah yang memang sudah terbeban dengan hutang, sukatan faedah akan meningkat. Wajarkah satu kerajaan membuat satu usaha bagi membantu
Ada orang ni dah memang tak dapat kerja, ekonomi ni dulu dia buat beli rumah contoh 1 juta tu. Kan dulu dia kerja okey apa semua, tapi bila Covid merosakkan bisnes dia, dia habis dengan hutang, hidup dia bini cerai berai, family. Jadi wajarkah satu inisiatif kerajaan buat untuk membantu, memberi peluang hidup yang kedua pada mereka-mereka ni tu? Saya nampak sekarang ni kerajaan kena gather pandangan-pandangan, idea-idea baru. Kerana kerajaan kena start diversify our source of income. Kena cari jalan macam mana kita boleh mempelbagaikan sumber pendapatan. Tidak boleh hanya bergantung kepada kutipan cukai yang sedia ada, cukai langsung, cukai tak langsung. Tidak boleh hanya bergantung pada industri yang sedia ada. Mungkin kena fikir di luar kotak. Contoh dulu kita lihat zaman Allahyarham Tun Razak, kita ada contoh macam rancangan Felda, di mana kita buka tanah-tanah baru, kita bagi apa ni peluang untuk rakyat meningkatkan pendapatan dia. Ada satu industri mereka buat apa yang dipanggil sebagai mereka buat rancangan Felda, kemudian Felkra dan sebagainya, Jadi sekarang ni saya nampak ada banyak peluang-peluang lain, terutamanya dalam usaha kita nak memastikan kita punya sumber makanan ini, Mungkin dah tiba masanya kerajaan fikirkan untuk buat macam Felda, macam Felkra, tapi dalam bentuk contohnya aquaculture. Kita masih lagi ada tanah, terutamanya di Sabah, terutamanya di kawasan-kawasan yang macam Pahang, daripada semua bertukar menjadi ladang, musangking dan sebagainya. Mungkin kita buka satu rancangan, tetapi bukan rancangan Felda, rancangan aquaculture, di mana peternakan ikan, peternakan udang, peternakan ada juga macam contoh macam di Langkawi, dia lebih gamat yang berbentuk perubatan, tetapi kita juga boleh buat gamat yang orang makan ni pun ada ni sebenarnya, yang harga dia cukup tinggi, ataupun daripada kita fikir tentang nak import telur dan sebagainya, mungkin dah tiba masanya kita buat rancangan sama macam Felda ni, tetapi bertumpu kepada produk-produk penternakan tertentu, yang bak kata orang tu macam dulu, mungkin kerajaan pernah usaha untuk buat national feedlot, mungkin bila bagi pada syarikat tertentu, benda ni belum berjaya, maka mungkin dah tiba masanya kita ada satu rancangan macam Felda, di mana kita bagi tanah, kita bantu dari segi baka yang baik untuk diternak oleh mereka-mereka ni, kita buat sama macam Felda. Jadi ini pun secara tak langsung mewujudkan peluang pekerjaan, dan saya nampak ini akan banyak membantu daripada mengelakkan anak-anak muda kita daripada berhijrah ke bandar-bandar. Kita boleh tukar konsep. Kalau dulu kita ambil orang, kita tak ada fikir tentang latar belakang pendidikan dia. Sekarang ni kerajaan pun dah memperkasakan TVET dan sebagainya, betul tak? Jadi sewajarnya ada macam inter-agency link up ini yang boleh membuat penyelarasan. Contohnya orang-orang yang belajar di pusat-pusat latihan TVET ni semua, akhirnya dengan kelulusan yang mereka ada tu, mereka boleh dapat tanah, sama ada untuk buat perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi TVET yang mereka buat, ataupun
mereka yang mungkin belajar tentang penternakan ikan dan sebagainya, macam mana cara untuk buat aquaculture dalam skala yang besar. Ada setengah-setengah negara ni, dia punya aquaculture ni 100 km kali 100 km. Mungkin kat Malaysia tak ada lah tanah yang sebesar itu macam di negeri China kan. Tapi kita boleh buat dengan skala yang sederhana kan. Kalau benda-benda macam ni kita start buat daripada sekarang, saya yakin dalam jangka, kalau tak pun 5 tahun, 10 tahun kita akan nampak hasilnya. Kita akan ada rancangan-rancangan aquaculture, rancangan-rancangan ternakan yang boleh membantu untuk menyumbang kepada pendapatan negara, mewujudkan peluang pekerjaan, melahirkan lebih banyak usahawan-usahawan, dan secara tak langsung kita akan dapat memastikan barang-barang keperluan asas kita, makanan kita ni dapat kita hasilkan dengan harga yang lebih berpatutan. Berbanding dengan kalau kita harap dengan semuanya diimport. Benda ni penting lah. Kerajaan kena fikirkan benda ni. Okey? Okey tak? Ramai cakap pasal kerajaan sekarang ni cuba mengungkung media, termasuk Ismail Sabri lah. Dia kata media perlu bebas. So, saya nak beritahu dengan Datuk Seri Ismail Sabri lah, kalau dia cakap media perlu bebas, zaman dia jadi Perdana Menteri, apa dia buat pada saya? Saya hanya memperjuangkan nasib ACP Syariman. ACP Syariman ni dia meninggal dunia selepas mengambil suntikan kedua. Saya tak cakap dia meninggal kerana dia meninggal disebabkan suntikan vaksin tu. Saya cuma merayu supaya dia punya keluarga diberikan papasan. Bekas Ketua SB Negeri Pahang, kita minta dia, sebab Muhyiddin pada ketika itu menjanjikan kalau mati disebabkan vaksin, dia nak bagi 500,000. Kalau kecacatan kekal, dia nak bagi 50,000. Betul tak? Apa salah saya merayu? Itu hak saya nak merayu. Kebebasan bersuara. Tapi apa yang Ismail Sabri buat? Ismail Sabri dakwa saya. Kerajaan dia, Peguam Negara yang dia lantik, dia sambung mendakwa saya. Dia bawa ordinan darurat, dan kalau dijatuhkan hukuman, saya boleh kena RM100,000 denda maksimum. Dan saya juga boleh kena penjara 3 tahun hanya kerana saya merayu. So di mana letaknya kebebasan bersuara? Dan bila saya kritik beliau, saya dapat tambahan 2 lagi pertuduhan. Saya ada 4 lagi pertuduhan di mahkamah di bawah kerajaan Ismail Sabri. Jangan lupa. So tak payah duk sembang lah pasal kebebasan bersuara. Kerajaan dia ketika itu di bawah Muhyiddin Yassin. Dia mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa dia sekat semua penerbangan daripada India tak boleh masuk. Masa tu baru ada varian baru, Delta, varian baru. Dan bila ada satu penahanan dibuat di lapangan terbang, maknanya apa yang dia sembang dengan apa yang berlaku tak sama. Saya didakwa juga di bawah ordinan darurat, 3 tahun penjara maksimum. Apa yang saya luahkan itu, saya mempersoalkan kerajaan kata mereka halang pelancong daripada India daripada masuk. Kalau halang, macam mana boleh
Macam mana boleh ada orang yang ditahan dengan varian baru Delta ni? Tapi saya didakwa. So di mana kebebasan media? Bila saya kritik kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, saya didakwa juga di bawah Akta Komunikasi Seksyen 233. Dua pertuduhan lagi. Jadi tak payah duk sembang pasal kebebasan bersuara lah. Kalau sendiri tak dapat nak berlaku adil, sendiri tak dapat nak mendengar kritikan daripada ahli parti sendiri. Saya nak beritahu, saya kena dakwa di bawah nilai darurat tu 2 hari selepas saya diterima semula sebagai ahli UMNO. Itu yang naik Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri buat pada saya. Padahal yang saya kritik tu kerajaan Muhyiddin Yassin. Dua pertuduhan tu saya kritik Muhyiddin. Tetapi pendakwaan tu berlaku ketika dia menjadi Perdana Menteri. Saya dapat lagi 2 pertuduhan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi. So dia tak payah duk sembang tentang kebebasan media lah, kebebasan bersuara. Saya pun bersuara, bukan saya bersuara bak kata orang tu di luar kerangka media. Saya bersuara dalam live saya ni. Adakah live macam ni tak boleh? So dia tak payah cerita tentang kebebasan bersuara kalau dia sendiri pun tidak boleh uphold kebebasan media sosial ni. Jangan duk sembang dan rakyat pun jangan terpengaruh dengan seorang yang berangan nak jadi Perdana Menteri balik. Cukuplah. Cukuplah. Kita perlukan orang yang lebih kompeten untuk menjadi Perdana Menteri. Okey. Okey Dok. Kalau kita lihat sekarang ni media-media selain daripada media kerajaan dah mula membuka ruang, maksudnya untuk ruang bicara, cerita pasal politik. Tapi kita tengok media kita sendiri tak ada tempat tu. Kita tak boleh nak cakap apa lah. Kita tengok kadang-kadang walaupun PAS ni laju je dapat masuk ATM, TV-TV, TV3 dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah lah, YB Fahmi Fazil sudah pun keadaan ni. Okey? Okey Dok. Kita pergi ke utara sebentar. Ya. Tok Imam, Tok Siap. Sanusi lah ni. Tak dapat ni raya tu yang dijanjikan. Kita tak boleh nak cakap apa sebab ramai orang masih percaya dengan cerita-cerita dan janji-janji manis Perikatan Nasional ni. The Greater Kedah. Kita nak cakap kan, dia orang ni tidak mampu pun untuk handle. Kalau dah bantuan Aidilfitri, lepas tu dia umum naik pula. Tapi kalau bagi tu 17 Mei, apa ni dah nak habis raya baru nak bagi bantuan raya. So di mana datang logiknya? Kalau tak ada duit, buat cara macam tak ada duit. Janganlah bagi janji-janji palsu. Kan? Bila kata bantuan tu ialah bantuan untuk Aidilfitri. So kalau Aidilfitri tu jatuh pada 22 hari bulan, bagilah pada 17 hari bulan 4. Bukan 17 hari bulan 5, sebulan selepas tu. Dah tinggal 3 hari je Aidilfitri nak habis, baru dia nak bagi. Inilah akibatnya. Itu pun kita tak tahu dia bagi ke tak bagi. Harap bagilah kan. Okey? Okey Dok. Ya. Selesai. Jadi kita minta sahabat-sahabat minta tolong share live kita pada malam ni. Saya nak buat satu pengumuman pada 10 hari bulan Mei ni, 10 Mei ni, malam boleh sembahyang maghrib dekat surau PWTC. Saya jemput, kita buat majlis silaturahim Aidilfitri, buat majlis Aidilfitri. Saya jemput semua
apa ni, pengamal media. Laskar Kerajaan Perpaduan. Perikatan Nasional tak payah datang lah. Saya tak jemput. Okey. Tapi datang nak minta maaf tu boleh kan? Datang minta maaf, datang ke Jom Sate. Kita ada masa banyak. Ini khusus kita nak buat majlis silaturahim. Majlis silaturahim tu kita nak himpunkan cyber troopers UMNO, cyber troopers Amanah, cyber troopers PKR, cyber troopers DAP, cyber troopers yang pro kepada kerajaan perpaduan ni walaupun tak berparti. Kita jemput dia orang ni datang. Maghrib tu kita buat jamuan raya sampai pukul 9. Lepas pukul 9 kita buat sedikit penerangan daripada Tengku Nasrul, Setiausaha Akhbar Perdana Menteri berhubung dengan pengertian madani ni. Sebab ramai orang ni tak faham apa tu konsep madani ni. Jadi sebelum orang buat andaian mereka yang tersendiri, kita minta Setiausaha Akhbar Perdana Menteri untuk memberikan penjelasan. Dan kemudian tu itu akan berlaku pukul 9. Jadi makan tu sebelum pukul 9 lah. Jadi pastikan siapa yang nak datang untuk makan saja, untuk get together dengan kawan-kawan yang menyokong kerajaan perpaduan ni, datanglah di antara 7.30 hingga pukul 9. Kerana tepat pukul 9 kita buat majlis penerangan tu, sehingga pukul 11.30 malam kita akan buat sesi dialog. Dialog ni panelnya saya sendiri dengan Datuk Seri Samsul Iskandar Makin, Ketua Susah Politik Kanan Perdana Menteri. Jadi kalau nak tanya apa soalan-soalan berkaitan dengan kerajaan perpaduan, apa rintangan dia, cabaran dia, bagaimana nak menjawab isu dan sebagainya, apa yang perlu what are the do and what are the don'ts, kan? Inilah malam ni lah tuan-tuan, kita buka gelanggang sebelum momentum kita menjadi lebih hangat, iaitu pada 14 hari bulan Mei kita akan ada himpunan parti-parti politik. Jadi minta tolong share. Tuan-tuan boleh pergi ke Facebook saya, Luqman Nur Adam Official ke Luqman Adam? Luqman Nur Adam Official. Tuan-tuan pergi ke Facebook Luqman Nur Adam Official. Tuan-tuan boleh tengok di sana ada Google Form. Isi Google Form ini, kalau siapa tak isi tak boleh masuk. Tuan-tuan kena isi Google Form ini dan tuan-tuan kena, bak kata orang tu, kena masukkan tuan-tuan punya Facebook ke ataupun link kepada media sosial tuan-tuan. Kita pun nak check juga tuan-tuan ni betul ke pro kerajaan perpaduan. Ada setengah orang ni dia geng Perikatan Nasional, dia akan menyamar. Jadi kita akan tengok juga, macam contoh hari ni berapa bulan? Ini hari 2 bulan. Kita akan tengok posting sebelum 2 bulan. Kita pun bukan bodoh ya, belum lagi. Kena hari 3 bulan. Kita akan tengok posting sebelum 3 bulan. Sama ada tuan-tuan ni betul-betul bersama kita atau tuan-tuan ini apa bak kata orang tu, mereka-mereka yang dihantar oleh Perikatan Nasional untuk mengganggu majlis kita. Ini kita akan ada proses semakan tu akan dilakukanlah. Okey, minta tolong save nombor telefon saya. Ni nombor telefon ni bukan untuk kontak saya secara peribadi. Kalau nak kontak saya secara peribadi 012-332-0000. Itu tuan-tuan nak supaya saya salurkan maklumat ke dalam grup WhatsApp tuan-tuan, tak kira lah grup WhatsApp
keluarga ke, sekolah ke, apa pun jabatan ke dan sebagainya, tuan-tuan add nombor 013838 7038 013838 7038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.